Bila kita tengok dua perjanjian, satu perjanjian Aqabah satu dan kedua perjanjian Aqabah yang kedua, ini adalah hasil daripada Rasulullah menyebarkan dakwah, bertabligh. Ada disebutkan Rasulullah selalu berada di Mina pada musim-musim orang luar datang buat haji. Orang datang buat haji. Ni satu advantage, ni satu peluang. Bila mana sebelum ni Rasulullah kena berdakwah secara bertahap, senyap-senyap, sunyi-sunyi, sembunyi-sembunyi. Allah buka step dan period yang kedua, dakwah secara terang. Rasulullah dah tunaikan tanggungjawab dia sebagai pendakwah. Cerita kat orang tu, cerita kat orang ni, dakwah orang tu, dakwah orang ni, sebar orang tu, sebar orang ni. Dan Rasulullah melihat satu peluang lagi, iaitu dengan setiap tahun datangnya jemaah-jemaah haji. Jadi inilah peluang dia nak mendakwahkan Islam ni dengan lebih luas kepada orang yang selain tinggal di bumi Mekah. Mari contoh orang belah ni cerita pasal Islam, depa nak tak nak nombor dua. Mari orang hak belah ni cerita pasal Islam, mari orang dari arah ni cerita pasal Islam. Itulah yang Rasulullah buat. Waktu Rasulullah duduk di Mina, sampai satu tahap mari Abu Lahab and the gang. Abu Lahab and the gang memang duk jaki dah apa yang Nabi Muhammad buat, walaupun dia tahu tu anak saudara dia tu. Muhammad tu anak saudara Abu Lahab. Tapi sebab Muhammad buat ni di luar kebiasaan, bawa agama baru yang dianggap sesat di sisi mereka, yang dianggap mencabar kepercayaan nenek moyang mereka sebelum ni, mencabar patung-patung berhala dan khurafat-khurafat mereka. Jangan ikut dia ni, jangan dengar kata dia, dia pembohong, dia penipu, pendusta. Malah ditaburkan dengan pasir-pasir dan debu kepada Nabi Muhammad. Sampailah Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 67. Wallahu ya'simuka minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan menjaga dan mengawasi kamu daripada kejahatan-kejahatan manusia. Lepas turun ayat ni seolah-olah Nabi termotivasi dengan ayat ni bahawa Allah yang akan jaga beliau daripada segala mara bahaya dan kemungkinan, daripada tangan-tangan manusia yang berniat jahat. Lalu dia teruskan sebaran dakwah, sebarkan Islam ni tanpa rasa terganggu dan tergugat. Dengan dorongan ayat tadi, sampailah akhirnya secara ringkas berlakulah satu mesyuarat tergempar, mesyuarat besar yang berlaku pada hari Sabtu kitab sirah sebut, akhir bulan Safar tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad. Hari Sabtu akhir bulan Safar, bertempat di mana? Di Darun Nadwah. Di sinilah tempat meeting-meeting penting kepala-kepala dan pemuka-pemuka Quraisy. Yang mana kenapa mereka mesyuarat? Sebab bila ada di antara sahabat-sahabat yang lebih awal mula meninggalkan Mekah, jadi mereka duk melihat banyak dah rumah orang-orang Islam yang mereka lalu ni kosong. Contoh sebelum ni duk lalu ni rumah Ali, contoh duk lalu ni rumah Abu, contoh duk lalu ni rumah Yusuf. Tapi duk lalu-lalu ni Abu pun kosong dah rumah, Yusuf pun kosong dah. Hak sahabat-sahabat yang berhijrah lebih awal. Jadi nampak lengang. Nampak lengang. Kalau kita tu satu kegembiraan. Tu satu kegembiraan dah, mereka juga tahu bahawa Nabi nak melakukan hal yang sama. Muhammad ni pun nak macam sahabat dia, nak berhijrah, nak keluar daripada Mekah. Sepatutnya ini satu kegembiraan. Kalau kita ni memusuhi Muhammad, kalau kita tak gemar dan tak suka kepada Muhammad, bukankah ini satu kegembiraan? Bukankah dialah yang paling dibenci dalam kampung ni? Dia yang paling kita tak suka dalam kampung ni. Dia yang paling kita jaki dalam kampung ni. Tiba-tiba sahabat dia dan dia nak keluar. Patut happy lah. Hak ni lah kepala aku serabut ni, dia nak keluar. Allah, Alhamdulillah, patut lagu tu. Dialah yang nak akan hijrah, patut gembira. Hak kita duk serabut selama ni dalam kampung kita, dia nak keluar, patut happy.
Tapi kenapa nak buat mesyuarat juga? Sebab mereka memikirkan benda lain di sebalik itu. Mereka memikirkan bahawa Muhammad ini akan hidup merampat. Muhammad ini akan tak ada arah tuju bila keluar daripada bumi Mekah. Tetapi mereka tak silap percaturan tentang Muhammad. Mereka fikir jauh. Mereka berfikir Muhammad tidak akan ada saudara mara dan sahabat-sahabat di Madinah. Tetapi mereka tahu tentang perjanjian Aqabah. Mereka tahu perjanjian Aqabah 1 dan 2, bahawa sahabat-sahabat Ansar di Madinah akan memenuhi segala keperluan sahabat-sahabat Muhajirin ni kelak. Dan tak perlu pembuktian apa-apa lagi. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengesahkan tentang keikhlasan sahabat Ansar menyantuni sahabat-sahabat Muhajirin bila mereka berhijrah. Hak tak ada rumah, diberi rumah. Hak banyak tanah, berkongsi tanah. Hak banyak duit, berkongsi duit. Hak suka berniaga, dimodalkan. Hak suka bercucuk tanam, diberi haiwan-haiwan ternakan dan biji-biji benih. Sampai ada riwayat yang menyebut hak isteri ramai. Isteri mungkin ada 4, kawan hak berhijrah daripada Mekah tinggal bini, tak ada bini. Dia rela ceraikan bini dia bagi pada sahabat Muhajirin. Hak lain mungkin kita boleh buat. Hak ni mampu tak agak-agak kalau hari ni? Rumah saya, rumah sewa 13 biji. Muhajirin nak datang, ambillah 10 biji. Kereta ada 4, ambillah 2 biji. Tanah ada 14 bidang, ambillah 10 bidang. Bini ada 4. Bak bini ni payahlah nak bagi kat orang tak? Itu berlaku. Satu, Nabi Muhammad akan disokong. Satu lagi, mereka tak lupa Nabi Muhammad ada keluarga besar di Madinah. Keluarga Bani Najjar. Who is Bani Najjar? Yang Nabi singgah sementara di rumah sahabat dia di Madinah tu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu adalah ketua Bani Najjar.